Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan semoga semuanya sihat sejahtera dan ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi usia yang panjang dan kesihatan yang baik kerana dapat meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5 bidang ibadat. Tajuk yang akan Ustazah mengajar ialah Solat berjemaah membentuk kekuatan ummah siri 1. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5 muka surat 110, 111, 112 dan 113. Murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran kita. Objektif yang pertama, murid dapat menyatakan maksud solat berjemaah dengan betul. Objektif yang kedua pula, murid dapat menerangkan kelebihan dan kepentingan solat berjemaah dengan betul. Dan objektif yang ketiga, murid dapat menjelaskan syarat-syarat sah solat berjemaah dengan betul. Baiklah murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, kita teruskan pembelajaran kita dengan pengertian solat berjemaah. Apa itu solat berjemaah? Solat berjemaah ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai seorang imam. Seterusnya kita lihat lafaz dan niat sebagai imam. Jom ikut dan baca bersama-sama Ustazah ya. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Itu adalah contoh lafaz dan niat sebagai imam dalam solat subuh ya. Murid-murid sekalian, kita lihat pula lafaz dan niat sebagai makmum pula. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Yang Ustazah bacakan tadi ialah lafaz dan niat sebagai makmum dalam solat subuh ya, sebagai contoh. Assalamualaikum kawan-kawan. Kawan-kawan semua nak tahu tak? Jika kita solat berjemaah, kita akan mendapat 27 kali ganda pahala berbanding dengan solat bersendirian. Seterusnya, kita lihat pula hukum solat berjemaah. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi solat fardu dan fardu ain bagi solat Jumaat. Kawan-kawan, tahu tak apa maksud fardu kifayah? Mesti kawan-kawan ada yang belum tahu kan? Okey, Aisyah akan terangkan apa maksud fardu kifayah. Fardu kifayah ialah suatu kewajipan apabila sebahagian orang melaksanakannya, maka kewajipan itu gugur bagi yang lainnya. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, mesti murid-murid semua nak tahu apa kelebihan solat berjemaah. Jom bersama Ustazah kita hayati dan perhatikan apa yang Ustazah akan terangkan ini. Kelebihan solat berjemaah yang pertama ialah menambah khusyuk dalam solat.
Yang kedua pula, beroleh pahala 27 kali ganda. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang keempat pula, mengukuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Dan yang kelima, mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Seterusnya, kita lihat pula kepentingan solat berjemaah. Apa kepentingannya? Yang pertama, meningkatkan semangat berpasukan dan kerjasama. Yang kedua, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Kepentingan yang ketiga pula, melatih diri menepati masa. Dan yang keempat, kepentingannya menambah rasa kasih sayang dan hormat menghormati tanpa mengira darjat. Kawan-kawan nak tahu tak? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah itu lebih afdal, iaitu lebih baik daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat. Itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat pula syarat-syarat sah solat berjemaah. Syarat sah solat berjemaah yang pertama ialah perbuatan zahir imam dan makmum sama. Yang kedua pula, makmum mestilah mengikut imam. Takbir mesti terkemudian daripada takbir imam. Perbuatan lain pula, tidak mendahului imam melebihi 2 rukun tanpa keuzuran. Syarat yang ketiga, makmum mengetahui pergerakan imam. Yang keempat, makmum dan imam berhimpun dalam satu tempat tanpa berpisah. Syarat yang kelima pula, makmum tidak tertinggal daripada mengikut pergerakan imam sebanyak 2 rukun tanpa keuzuran atau 3 rukun panjang dengan keuzuran. Syarat yang keenam, perbuatan sunat makmum dan imam tidak bercanggah secara ketara kecuali kunut. Syarat yang ketujuh pula, makmum berniat mengikut imam. Syarat yang ke-8, makmum yakin solat imam sah. Yang ke-9, solat imam bukan dalam kategori solat yang wajib diulang. Syarat yang ke-10 pula, martabat imam dari sudut jantina tidak kurang daripada makmum. Syarat yang ke-11 pula, imam tidak ummi sedangkan makmum pula baik bacaannya. Dan syarat yang terakhir iaitu yang ke-12, imam yang diikuti tidak mengikut imam lain. Murid-murid yang ustazah sayangi sekalian, murid-murid tahu tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya, tetapi dalam hal solat berjemaah di masjid, baginda sangat menitik beratkan pelaksanaannya sehingga baginda pernah mengancam untuk membakar rumah seorang lelaki yang tidak datang berjemaah di masjid. Baiklah murid-murid, setakat ini dahulu perkongsian Ustazah pada hari ini untuk mata pelajaran pendidikan Islam tahun 5 bidang ibadat. Kita jumpa lagi pada tajuk yang sama untuk solat berjemaah membentuk kekuatan ummah siri yang kedua nanti. Okey, seperti biasa, jangan lupa di bahagian description video ini Ustazah ada sediakan soalan Google Form sebagai latihan pengukuhan. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti ya. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini.
Ustazah harap video ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Bye, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.